700 peluang pekerjaan baru akan dibuka oleh kumpulan Kibing bermula Mei ini khusus untuk rakyat Sabah. Kempen pengambilan pekerja akan berlangsung dari 13 hingga 23 Mei depan di beberapa daerah termasuk Ranau, Tuaran, Beaufort, Papar, Kota Kinabalu dan Penampang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menekankan agar syarikat industri mengutamakan pekerja tempatan serta memberi latihan dan pembangunan kemahiran agar mereka mampu bersaing dalam sektor industri yang semakin berkembang. Pembinaan kilang Kibing di KKIP ini telah pun memberi banyak peluang ekonomi kepada Sabah dan juga peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan Sabah. Jadi saya dimaklumkan bahawa diorang akan mengambil lagi 700 orang anak-anak tempatan terutama daripada keluarga miskin dan miskin tegar yang layak untuk bekerja di sini. Jadi ini satu pencapaian yang amat membanggakan. Kita galakkan pertumbuhan ekonomi kita. Bukan saja di KKIP tetapi di Sogip. Datuk Haji Ji ditemui pemberita selepas majlis sambutan Aidilfitri bersama warga Kibing di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Setakat ini 1,625 rakyat Sabah bekerja dengan kumpulan berkenaan mewakili lebih 83% daripada keseluruhan tenaga kerja syarikat tersebut. Sementara itu, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pung Jin Se memberitahu kumpulan Kibing sedang menambah kilang ketiganya di KKIP. Pembinaannya kini sudah mencapai tahap 70% dan dijangka siap sepenuhnya hujung tahun ini. Mereka sedang buat production line ketiga. Kini sudah sampai tahap 70% pembinaannya. So kalau siap dibina pada hujung tahun ini, ianya akan mewujudkan peluang pekerjaan sampai 2,300, iaitu tambahan 700. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Armizan Muhammad Ali merakamkan tahniah kepada kerajaan negeri kerana berjaya menarik pelaburan besar daripada kumpulan Kibing yang memberi manfaat ekonomi kepada Sabah dan rakyatnya. Inisiatif pelaburan asing yang dibawa ke Sabah ini telah berjaya, bukan hanya menyumbang kepada kemajuan ekonomi negeri tetapi yang penting adalah menyumbang kepada perekonomian rakyat. Jadi kita mengharapkan lebih banyak lagi pelaburan asing datang ke Sabah ini dan lebih banyak lagi penjanaan peluang pekerjaan. Kumpulan Kibing telah mencapai kemajuan besar apabila melabur dalam satu lagi projek untuk membina kilang pembuatan kaca solar baharu bernilai 7.2 bilion ringgit di Kimanis pada November tahun lalu. Sehingga kini kesan positif kehadiran kumpulan berkenaan di Sabah sudah jelas dan menyenangkan dengan lebih 50 juta ringgit nilai kontrak telah dianugerahkan kepada syarikat-syarikat tempatan sejak pembinaannya bermula. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tan Sao Penampang kini menikmati kemudahan padang baharu yang dinaik taraf. Kemudahan tersebut akan memberi manfaat kepada hampir 2,000 pelajar di sekolah berkenaan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya yang juga Ahli Parlimen Putatan, padang SMK Tan Sao merupakan padang kedua daripada 3 projek penaiktarafan padang sekolah di bawah peruntukan Parlimen Putatan selepas SMK Putatan. Manakala padang mini di SK Petagas dijangka siap hujung bulan ini. Kita berharap dengan adanya padang yang berada dalam keadaan yang lebih selesa ini, ianya akan dapat membantu kepada pelajar-pelajar sekolah ini untuk menjalani aktiviti co-curriculum mereka dan seterusnya melahirkan ahli-ahli sukan yang berprestasi baik dan juga cemerlang. Datuk Shah Helmi ditemui media selepas menyempurnakan majlis penyerahan padang SMK Tan Sao. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada SMK Tan Sao yang mencatat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 dengan 12 pelajar memperoleh straight A bagi 8 hingga 10 mata pelajaran.
Badan Koperat di Sandakan terus komited membantu golongan asnaf menerusi program tanggungjawab sosial Koperat CSR, antaranya Rakyat Management Services dengan kerjasama pengurusan Ar-Rahnu Sejati Garden yang menyampaikan sumbangan RM90,000 kepada golongan asnaf, masjid dan pelajar sekolah di Taman Merpati dan Raja Wali Batu 7 Sandakan. Pengarah urusan Ar-Rahnu Exchange Sejati Garden Ahmad Salihin Muhammad Helmi berkata, penyerahan sumbangan daripada dana kebajikan seumpama merupakan salah satu cara syarikat mengembalikan wang rakyat. Sumbangan ni kami berharap walaupun mungkin nilainya tak seberapa, tapi kita berharap ia dapat meringankan beban harian di mana kita dapat lihat mungkin pada masa kini kos-kos kehidupan ni agak mencabar. Jadi sedikit sebanyak kita berharap ia dapat meringankan keperluan harian penerima asnaf ni. Ahmad Salihin ditemui RTM dalam majlis penyerahan sumbangan kepada golongan asnaf dan sambutan Hari Raya Aidilfitri di Batu 7 Sandakan. Sementara itu, pengerusi Masjid At-Taqwa Taman Merpati dan Raja Wali Batu 7 Sandakan, Abdul Rahman Abidin berharap lebih banyak syarikat koperat sambil menghulur sumbangan kepada golongan memerlukan. Berharaplah agar ada lagi syarikat-syarikat yang lain dapat membantulah kepada asnaf-asnaf, bukan saja di bahagian kerja Masjid Taman Merpati, di kawasan sekitarnya lah. Kalau boleh bagikan lagi kepada daerah-daerah lain lah, selain daripada kita punya masjid lah. Seramai 152 asnaf termasuk pelajar sekolah kurang berkemampuan menerima sumbangan tersebut. Kebajikan 172 penduduk terjejas kebakaran yang berlindung di Pusat Pembinaan Sementara PPS Projek Perumahan Rakyat Batu Putih terus diutamakan. Ini termasuklah menyediakan pemeriksaan kesihatan dan rawatan selain memastikan bekalan makanan dan kemudahan asas bersih. Bercakap kepada pemberita, pakar Perubatan Kesihatan Awam Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan, Dr. Nafsa Dulajis berkata, pihaknya membuat pemeriksaan dan pemantauan selepas Pusat Kawalan Operasi Bencana diaktifkan bagi menempatkan penduduk di PPS Dewan Serbaguna Kampung Pasir Putih sebelum dipindahkan di PPS PPR Batu Putih. Secara umum, penduduk di sini, mangsa di sini dalam keadaan yang baik. Kebersihan makanan pun kami periksalah untuk pastikan selamat pada mangsa kita. Keadaan tandas agak perlu maintenance tapi masih boleh digunakan. Jadi kita harap mangsa-mangsa kita kekal sihat berada di sini dan pejabat kesihatan kawasan Sandakan setiap hari berada di sini untuk memastikan mangsa dalam keadaan yang sihat. Sementara itu, penduduk terjejas berharap kerajaan dapat menyalurkan bantuan sewajarnya kepada mereka. Sekarang ini pun mereka sudah ditempatkan dari tempat yang sementara di Dewan PPRT Kampung Batu Putih ini pun banyak bantuan-bantuan yang telah disalurkanlah dari segi sumbangan makanan, beras, mineral. Terima kasih banyak-banyaklah kepada pihak-pihak yang menyumbang. Saya harap pihak kerajaan akan memberilah yang seadanya untuk kami. Kerana kami yang kebanyakannya keluar dari rumah. Saya lai sepinggang. Kami pun tak boleh buat apa. Kedai saya pun habis. Diorang ni pun saya tak tahu pergi mana. Saya pun susah mau cakap. Bantuanlah dari kerajaan macam-macam lah. Kami pun ada ikasi dan harap kedai runcit saya sejarah puncak pencarian kami. Persiapan akhir seni warisan pentas Alap Bana berjalan lancar sebelum dipertonton malam ini di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara JKKN Sabah. Bercakap kepada pemberita, pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali berpuas hati dengan persiapan yang dijalankan. Okey, alhamdulillah boleh dikatakan berpuas hati. So ada sedikit-sedikit saja yang perlu di-touch up lagi untuk memberi lagi impak kepada penonton yang akan menonton besok malam. So saya harap semua artis dan juga penari memberi persembahan yang terbaik. Seni warisan pentas Alap Bana, persembahan teater musikal budaya yang mengangkat keunikan seni warisan Sabah di atas satu pentas dengan menggabungkan artis terkemuka negara dan artis tempatan Sabah. Pementasan teater musikal yang dibawakan RTM ini mengisahkan pengembaraan seorang pemuda atau tanak wagu, Si Galik, dilakonkan oleh Mister Keamatan 2023, Tommy Gideus, mencari cinta sejati si Jelitawan Bajau Samah, Ratu Serimpak, dilakonkan Bella Astila.
Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.